Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi. Kali ini cikgu akan memaparkan satu lagi tajuk dalam geografi tingkatan 4 yang bertajuk bab 7, proses dan kesan luluh hawa. Okey. Pertama sekali, konsep dan jenis luluh hawa. Luluh hawa merupakan proses pemecahan dan perebutan batuan secara perlahan-lahan. Proses luluh hawa berlaku secara in situ, iaitu bahan yang telah terluluh hawa akan kekal di tempat asal. Okay. Dan luluh hawa boleh dibahagi kepada 3 jenis, iaitu luluh hawa mekanika atau fizika, luluh hawa kimia, dan luluh hawa biologi atau biotik. Jadi, untuk pertemuan kita kali ini, cikgu akan fokus kepada 2 jenis luluh hawa, iaitu luluh hawa mekanika dan luluh hawa organik ataupun biologi. Pelajar-pelajar sekalian, apakah faktor yang mempengaruhi kejadian luluh hawa? Okay. Faktor yang mempengaruhi kejadian luluh hawa, kekuatannya bergantung kepada ejen-ejen yang cikgu dapat senaraikan di sini. Terdapat 5 jenis ejen-ejen utama yang menyebabkan berlakunya luluh hawa itu. Yang pertama ialah tindakan ais, okey, kekuasaan air batu ataupun frost. Yang kedua, tindakan air hujan. Air hujan juga memberi satu ejen yang besar dalam kejadian luluh hawa. Yang ketiga, suhu. Okay. Suhu dipanggil suhu ekstrim. Yang keempat ialah peranan binatang ataupun benda hidup. Okay. Benda hidup di sini juga termasuknya benda-benda hidup seperti manusia, okay, bakteria. Okay. Dan akhir sekali ialah faktor masa, iaitu faktor masa ini mempengaruhi secara lama atau tidak sesuatu kejadian atau batuan itu terdedah kepada ejen-ejen luluh hawa. Okey. Proses yang kita akan fokus ini adalah luluh hawa fizikal. Okey. Luluh hawa fizikal maksudnya ialah proses pemecahan yang berlaku tanpa menukarkan sifat kimia yang ada pada batuan tersebut. Maknanya, batu itu adalah hancur ataupun pecah secara tindakan hasil daripada luluh hawa, tapi tidak mengubah kandungan kimia. Baik, antara proses-proses yang berlaku ialah, pertama sekali ialah proses basah kering batuan. Yang kedua, perubahan suhu ekstrim. Yang ketiga, penghabluran garam. Yang keempat, tindakan ibun. Dan yang kelima, pelepasan tekanan. Jadi, pelajar-pelajar mesti ingat, luluh hawa fizika ini amat-amat aktif di kawasan, 2 kawasan utama, iaitu satu kawasan gurun panas dan yang kedua kawasan frost, kawasan puncak-puncak bukit yang mengalami proses kejadian frost. Okey, seterusnya luluh hawa mekanika ini, okey, proses perubahan suhu ekstrim, okey, berlaku pada waktu siang hari. Batuan yang terdedah kepada pancaran cahaya matahari yang terik, tanpa sebarang perlindungan, akan mengalami pengembangan yang kuat. Pengembangan. Seterusnya, pada waktu malam, suhu di kawasan gurun akan jatuh sehingga sampai 0 darjah. Okay? Maka pada waktu itu, batuan akan mengalami proses pengecutan. Jadi, pelajar kena ingat perkataan pengembangan dan pengecutan. Okey. Okey, proses kembang kecut. Okey, ya, kembang kecut yang berlaku setiap hari dan berulang-ulang
dipengaruhi oleh ejen massa tadi, akhirnya batuan akan pecah melalui beberapa cara, iaitu secara kelupasan atau mengelupas, mereka pecah dan akhirnya secara relaian biji. Okey, cikgu paparkan. Ini adalah secara relaian biji dan ini ialah pemecahan bongkar dan ini adalah secara yang ini, minta maaf, ini adalah secara kelupasan dan ini adalah secara relaian biji. Sekarang pelajar telah tahu terdapat 3 cara batuan akan pecah melalui proses luluh hawa mekanika di kawasan gurun. Jadi pelajar kena catat kerana soalan ini biasa juga ditanya dalam objektif. Seterusnya di kawasan luluh hawa juga adanya tindakan ibun ataupun frost. Ibun sama dengan frost. Alright, kita tengok. Apa yang berlaku ialah rekahan pada batuan membolehkan air masuk dan bertakung. Kejadian ini berlaku di puncak bukit sana yang mana air hujan tadi telah turun dan masuk melalui rekahan kemudian bertakun. Proses yang kedua berlaku, air bertakun ini akan membeku pada musim sejuk. Iaitu kadar dia mengembang 10 kali ganda dari bentuk asal. Maknanya daripada air menjadi frost ataupun air batu melibatkan 10 kali ganda kekuatan. Ini akan membesarkan bila air dalam rekahan menjadi ais, maka dia akan menolak dinding batu. Dan seterusnya batu tadi akan rekah. Tindakan yang berlaku berterusan menyebabkan rekahan dalam batuan semakin besar dan akhirnya pecah daripada batuan asal. Cuba cikgu paparkan kejadian dia. Yes, ini pada asalnya air bertakung dalam, kita tengok dalam gambar ni, air bertakung dalam rekahan, kemudian air membeku, dan dia mula mengembang. Apabila menjadi air batu, dia mula mengembang dan akhirnya dia menjadi besar dan menolak antara dinding batu dan akhirnya pecah. Setakat ni pelajar boleh faham tindakan ibun. Tahniah. Terima kasih. Right, seterusnya pelepasan tekanan. Pelepasan tekanan juga adalah salah satu proses luluh hawa fizika. Berlaku apabila batuan dalam bumi mengalami tekanan akibat tekanan pasir di kawasan gurun. Kalau pelajar lihat, kita lihat dalam foto-foto di kawasan gurun banyak ramai banyak unta-unta, kabilah-kabilah berjalan di atas padang pasir dan tanpa diperasan di bawah pasir itu adanya batu yang menerima tekanan. Proses hakisan angin, kemudian angin bertindak. Pelajar pun mungkin tahu bahawa di kawasan gurun selain daripada ejen luluh hawa, angin juga memainkan peranan penting dalam proses menghakis. Proses hakisan angin yang kuat menghakis pasir menyebabkan batuan terdedah ke permukaan. Proses pelepasan tekanan berlaku menyebabkan batuan mengembang dan pecah secara kelupasan. Kita tengok foto. Ini batu berada di bawah permukaan pasir dan ini permukaan pasir. Kemudian di atas ini menerima tekanan yang kuat daripada pasir. Kemudian proses tindakan angin telah melakukan hakisan membawa debu-debu pasir. Kalau kita dengar ribut pasir di kawasan gurun, inilah prosesnya. Kemudian batu tadi akan terkeluar
bila terkeluar, batu tadi akan menerima cahaya matahari yang direct ataupun terus, menyebabkan dia mengembang dan akhirnya berulang-ulang kali dan akhirnya pecah. Ingat perkataan proses kembang kecut berulang-ulang kali. Itu adalah dia punya moto untuk lulu hawa fizikal. Okay. Seterusnya, pergerakan yang berlaku seterusnya di bawah proses penghabluran garam ialah dikenali sebagai tindakan rambut, iaitu proses penghabluran garam. Tindakan rambut yang mana air di bawah tanah tersejak apabila batuan terdedah kepada cahaya matahari. Maksudnya, cahaya matahari memancar ke batuan, batuan mula tersejak, okey, matahari menarik air yang terdapat dalam batuan dan sambil air keluar, dalam masa yang sama garam juga keluar dan garam tadi terlekat pada rekahan-rekahan. Proses berlaku berulang-ulang kali dan mengikut masa yang lama. Akhirnya proses sejatan berterusan menyebabkan rekahan membesar dan batu pecah akibat kuasa tolakan garam batuan. Okey pelajar, setakat ni boleh faham apa yang kita maksudkan dengan lulu hawa mekanika. Kemudian cikgu nak sentuh sedikit lulu hawa kimia. Lulu hawa kimia ni ada 5 dan tajuk-tajuk ini akan dibentangkan oleh sahabat-sahabat cikgu di masa akan datang. Okey, cuma cikgu akan pergi sepintas lalu lulu hawa hidrolisis, penghidratan, larutan, pengoksidaan, pengkarbonan. Okey, dan proses-prosesnya adalah berlaku sedemikian. Okey, jadi pelajar boleh buat sedikit catatan untuk tajuk lulu hawa kimia. Okey. Seterusnya dia ada di bawah kimia juga, iaitu proses pengkarbonan. Okey, iaitu batu kapur. Seterusnya bentuk muka bumi. Pelajar mesti tahu bentuk muka bumi di kawasan batu kapur. Ya, dan kerana gambar, foto dan tajuk-tajuk ni biasa ditanya dalam struktur dan juga objektif. Alright. Baik, seterusnya lulu hawa yang menjadi fokus yang kedua ialah lulu hawa biologi atau organik. Proses ini berlaku ialah disebabkan oleh manusia ataupun benda hidup, manusia, tumbuhan, hidupan liar, kulak dan bakteria. Okey. Cuba kita tengok gambar cikgu paparkan. Okey, itu tindakan akar. Kemudian peranan manusia. Okey, manusia telah menggunakan jentera, okey, menghancurkan batuan, juga letupan dan binatang. Okey, ini adalah ejen-ejen utama dalam lulu hawa biologi ataupun organik. Right. Baik, kita tengok peranan akar. Akar, pertama akar pokok penyebab kepada batuan retak dan pecah. Maksudnya, anak pokok akan menghasilkan akar yang kecil. Lama-kelamaan pokok membesar. Bila pokok membesar, akar juga membesar dalam batuan dan akhirnya batuan akan pecah. Alright. Kemudian haiwan. Haiwan ialah, kalau kita tengok tikus mengorek lubang, tikus juga membuang najis dan air kencing yang menjadi asid mereput batuan dalam tanah. Batuan biasa yang terlibat ialah batuan mendap. Okay. Aktiviti manusia, sebagaimana cikgu maklum tadi, manusia melakukan aktiviti pertanian seperti membajak, okay, melakukan kuari, meletupkan bukit-bukit untuk mendapat batuan. Itu adalah salah satu aktiviti manusia yang di bawah kategorikan biologi. Kemudian bakteria. Ya, bakteria ialah dia menghasilkan asid dan campur air hujan melarutkan mineral batuan. Dan asid tadi bertindak dengan bahan mineral lain lalu membentuk lempung. Jadi, bakteria juga adalah penghurai dalam lulu hawa biologi. Dan akhir sekali, sisa tumbuhan. Sisa tumbuhan, peranan dia ialah merepuk dalam tanah lulu hawa kimia kerana dapat mengekalkan kelembapan di atas permukaan batuan. Ni peranan sisa tumbuhan. Okey. Alright.
Okey, seterusnya sekarang kita pergi pada kesan lulu hawa terhadap pandan darat, kawasan gurun dan kawasan tropikal lembap. Okey, kesan lulu hawa ada 3. Lulu hawa fizikal membentuk serpihan batuan, okey, berbagai saiz, proses pemecahan batuan. Lulu hawa kimia boleh menyebabkan bangunan berkarat, mineral baru seperti kaolin, bentuk muka bumi batu kapur, tanah yang subur, bentuk muka bumi pinggir laut, bangunan Famosa rosak di Melaka. Kita tengok di Melaka. Kemudian lulu hawa biologi, tindakan akar memecahkan batuan, tindakan manusia mempercepatkan kejadian lulu hawa. Okey. Okey, lulu hawa fizikal lebih dominan di kawasan gurun. Sebagaimana cikgu bagi tahu tadi, faktor iklim memainkan peranan penting dalam mempengaruhi lulu hawa mekanika. Kawasan gurun mempunyai ciri berikut. Hujan 250 mm sedikit setahun. Suhu siang 45, kadang-kadang sampai 50. Malam sejuk, julak suhu tinggi. Dan ciri seterusnya iklim panas dan kering. Okey, apa bentuk muka bumi yang wujud hasil daripada proses luar fizikal? Ya, kita tengok piramid. Kalau kita belajar sejarah, piramid ini telah mengalami proses hakisan yang teruk akibat lulu hawa. Kemudian kita tengok di bukit-bukit bangunan rekahan, dan juga di kawasan bukit juga pemecahan bongkah telah berlaku pada bukit. Ini semua pelajar kena perhatikan di kawasan gurun. Kalau pelajar ada rezeki dibawa oleh ibu bapa masing-masing ke tanah suci, pelajar boleh lihat kejadian-kejadian yang cikgu nyatakan ini. Okey, kawasan tropikal lembap pula di kawasan kita. Kawasan kita iaitu kita mengalami iklim khatulistiwa. Okey, dominan adalah lulu hawa kimia kerana tindakan air menjadi air mineral dan oksigen menghancurkan batu. Okey, bentuk muka bumi. Okey, ciri dia panas dan lembap sepanjang tahun, suhu 27 dan hujan lebat melebihi 2000. Okey, dia akan menghasilkan bentuk muka bumi kawasan batu kapur. Okey, batu cave contohnya. Juga ini gambar-gambar gua, stalaktit, stalagmite, sungai bawah tanah. Okey, tiang kalsik. Okey, ini semua. Okey, setakat ini pelajar cikgu rasa telah memahami apa yang cikgu perkatakan tentang tajuk lulu hawa fizikal dan lulu hawa biotis. Okey, seterusnya kita pergi latihan pengukuhan. Cikgu nak tengok setakat mana pelajar memahami. Okey, soalan, manakah antara berikut merupakan proses lulu hawa mekanika? Kalau pelajar buat catatan tadi telah tahu. Okey, cikgu bagi masa. Okey, apa jawapan pelajar? Ya. Terima kasih, betul. Iaitu tindakan Ibun. Okey. Tahniah. Okey, yang kedua, pengkarbonan sering berlaku di kawasan. Ini adalah lulu hawa jenis apa? Cikgu ada sebut tadi. Berlaku di kawasan kapur, basaji, gunung, pertanian. Okey, ini ejaan kurang tepat, minta maaf. Okey, jawapan dia ya, tahniah, iaitu kawasan batu kapur. Soalan lulu hawa juga akan ditanya dalam struktur. Dalam struktur seperti contoh cikgu paparkan di sini. Berdasarkan foto satu yang namakan lulu hawa paling aktif. Maksudnya pelajar kena tahu di kawasan gambar ni adalah kawasan gurun. Apa lulu hawa aktif. Yang kedua, namakan cara batuan musnah di jawapan A. Soalan adalah berkait. Dan C, mengapakah kawasan dalam foto satu di atas aktif lulu hawa di A. Jadi pelajar mesti tahu. Seterusnya juga, soalan juga akan masuk dalam respon terbuka. Soalan esei. Nyatakan 3 jenis lulu hawa. Jadi cikgu mahu pelajar-pelajar bincang dengan rakan-rakan dan juga bincang dengan cikgu mencari jawapan. Terangkan bagaimana kejadian bentuk muka bumi, gua, tiang, kalsik,
stalaktit dan stalagmit berlaku. Okey, kena tahu. Namakan dan jelaskan kejadian lulu hawa di kawasan gurun. Okey, jadi cikgu tinggal soalan ini untuk pelajar bincang dengan cikgu dan rakan-rakan. Okey, cikgu rasa cukup setakat ini perjumpaan kita. Kita akan jumpa di masa akan datang dengan tajuk yang lain. Cikgu harap semua pelajar memahami apa yang cikgu ajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.